Okey, tersambung nombor 11. Jumlah calon peperiksaan SPM CJ Pelajaran Malaysia yang mengambil subjek matematik tambahan pada tahun 2018 adalah, okey, boleh tulis 2018 adalah 135,025 orang. Dan calon peperiksaan pada tahun 2018 melebihi calon peperiksaan pada tahun 2019. Sebanyak 5,401. Jadi untuk 2019 calon dia berkurang lah kan. Jadi 135,025 tolak 5,401. So untuk tahun 2019 kita akan dapat kita akan dapat 129,624. Nampak? Okey. So soalan dia, hitung indeks bilangan calon peperiksaan 2019 berasaskan 2018. Jadi dia nak indeks 2019 berasaskan 2018 sama dengan 2019 ke atas 129,624. 2018 kat bawah 135,025. So nak cari dia punya indeks mesti darab dengan 100. So kita akan dapat 96. Bermaksud dia suruh tafsirkan perubahan. Okey, tafsirkan perubahan. Maksudnya dia berkurang sebanyak berapa? Dia berkurang sebanyak 4%. Kalau asal 100%. Bila dia buat indeks 2019-2018, indeks dia adalah 96. Bermaksud dia berkurang sebanyak 4%. Okey, selesai nombor 11. Okey, untuk nombor 12, rajah 5 menunjukkan sebuah segitiga ABD dengan keadaan AD adalah 17. Awak tengok dia punya nilai. Okey, AB adalah 10, BD adalah 21. Garis lurus AC berserenjang. Bila berserenjang bermaksud dia sudut tegak kat situ. Dia adalah tinggi segitiga itu. Dengan garis lurus BD. Nilai luas segitiga ABD merupakan satu integer. Okey, soalannya. Hitung panjang AC dalam cm. Dia nak panjang AC. Okey, so sekarang ni macam mana nak buat? So, kalau awak ingat dalam penyelesaian segitiga, kalau sisi ketiga-tiga sudut ni ada, kita boleh cari luas menggunakan rumus apa? Luas segitiga guna rumus Heron. Heron ni rumus dia kena ada semua sisi dia. Okey, cara nak guna, kalau yang tak ingat, tengok sini. Dia ni salah satu cara lah. Sebab dia dah bagi semua sisi, dia tak ada sudut. Jadi kita boleh guna rumus Heron. Dalam rumus Heron, kita kena cari dia punya S. Dia punya S. Okey, S tu adalah jumlah semua panjang bahagi 2. So kena cari S dulu. S sama dengan jumlah semua panjang. 17 tambah 21 tambah 10 bahagi 2. So kita akan dapat sini 48 bahagi 2 dapat 24. Nampak? So macam mana guna rumus Heron? Luas segitiga sama dengan punca kuasa 2. Sini S. S tolak sisi 1. S tolak A. S tolak B. S tolak C. Nampak tak? Okey, so luas dia adalah S dia 24. 24 tolak 21 darab 24 tolak 17 darab 24 tolak 10. Dia tolak semua sisi dia. Nampak?
Okey, so kat sini kita akan dapat. Gunakan kereta saja 7056. So kita akan dapat punca kuasa. Kita akan dapat 84 cm per segi. Okey, nampak? Okey, dari sini. Okey, dari dapat luas ini, kita boleh kaitkan macam mana nak dapat luas segitiga ini menggunakan rumus apa? Luas segitiga adalah 1/2 darab panjang tapak darab tinggi, betul tak? So 1/2 darab tapak dia berapa? 21. Darab tinggi dia berapa? Tinggi ni yang kita nak cari. AC. Okey, luas berapa segitiga yang sama ni? 84. Nampak? So, kita selesaikan. 84 darab 2 bahagi 21 sama dengan AC. So, dapat AC sama dengan. So, AC adalah 8. Okey? So, selesai masalah kita. Okey, senang saja kan? Okey, sekarang kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan nombor 13. Darjah 6 menunjukkan seorang atlet sedang melontar peluru. Lontaran peluru itu menghasilkan fungsi kuadratik. Sebab apa fungsi kuadratik? Nampak tak dia melengkung tu? Okey, dengan keadaan Y ialah tinggi peluru. Dan, ni Y. Tinggi peluru tu. Dan X adalah jarak mengufuk peluru tersebut. Okey. So, sekarang dia bagi fungsi kuadratik ni sebenarnya bentuk macam ni. Dia dari sini macam gitu. Kuadratik kan? So, sini Y. Tinggi. Sini 2. Jatuh 8. Nampak tak? Macam tu je lah. Okey. Tinggi peluru. Sini Y. Okey. Okey, diberi Fx adalah Fx sama dengan Ax tolak P kuasa 2 tambah 3/2. Cari nilai A, P dan Q. So, kita tengok kat sini. Mana yang boleh kita selesaikan. Okey, sekarang kita tengok daripada sini awak boleh tahu 2 ni dekat sini tau. Atas tu. 2 kat sini. Ni 2. Jadi koordinat kat sini dia dekat sini. Yang ni adalah paksi Y juga kan? Y1. Jadi dia adalah 2Y1. So kalau dalam bentuk persamaan ni, nilai maksimum ni kita dapat daripada ini dan ini. Nampak tak? Jadi adalah P dengan 3/2. So, kita bandingkan. P 3/2 yang ni adalah titik maksimum. Ikut fungsi tu, persamaan tu. Okey, kalau tengok graf, titik maksimum dia juga adalah apa? Maksimum. Okey, pada graf titik maksimum dia yang ni kan? Jadi 2Y1. Nampak tak? Okey, so kat sini kita tengok P adalah berapa? P ni adalah 2. Jadi P sama dengan 2. Okey? Okey, so kita tengok Q dia mana Q dia? Q dia, nilai Q. Mungkin soalan salah sikit. Jadi kita anggap ini adalah Q. Okey, so Q dia adalah berapa? 3/2. Nampak? So, nak cari A adalah, awak masukkanlah nilai dia. Fx sama dengan A X tolak 2 kuasa 2 tambah 3/2. So, kita ambil salah satu nilai. Jadi, kat sini kita ambil nilai 0.8. Nampak tak situ? 80. Jadi, masukkan nilai kat sini. 8 adalah X. 0 adalah Fx. 0 sama dengan A. X dia 8 tolak 2 kuasa 2 tambah 3/2. So, 0 sama dengan A
8 tolak 2, 6. 6 kuasa 2 dapat 36 tambah 3/2. So, kat sini kita akan dapat 36A sama dengan negatif 3/2. A sama dengan negatif 3/2 bahagi dengan 36. So, A sama dengan negatif 3/2 darab 1/36 kali 1 kali 12. So, dapat A sama dengan berapa? 1/24. Negatif 1/24. So, dah dapat A. Okey, jelas? Okey, so kita pergi ke soalan seterusnya iaitu 13B. Okey, so kita salin balik persamaan yang tadi tu. Fx sama dengan A dia negatif 1/24 yang kita dapat tadi. X tolak 2 kuasa 2 tambah 3/2. Persamaan tadi tu kan? Jadi persamaan ini kita dah dapat nilai A dan nilai P. Masukkan dalam persamaan tersebut. Okey, so kita nak cari ketinggian peluru pada ketika ia dilepaskan dari tangan atlet itu. Maksudnya kat sini peluru tu kita nak cari berapa? Jadi bila kat sini dia ada nilai Y dengan pintasan Y dia Y dengan kosong pula. Kosong dengan Y. Mesti koordinat X dulu, kosong. Jadi masukkan nilai kosong ke dalam persamaan. Jadi kat sini Y sama dengan negatif 1/24. Kosong tolak 2 kuasa 2 tambah 3/2. Nampak? So kat sini Y sama dengan negatif 1/24. 2 kuasa 2 adalah 4 tambah 3/2. 4 kali 1, 4 kali 6. So, Y sama dengan negatif 1/6 tambah 3/2. So, boleh guna kalkulator terus. Okey, kemudian kita akan dapat 4/3. Jadi, ketinggian dia adalah 4/3. Nampak tak? So, kat sini Y ni adalah 4/3. Okey, kemudian kita pergi ke soalan B2. Berapakah jarak mengufuk peluru itu apabila ia berada pada ketinggian yang sama dengan B1 semula? B1 semula. Dia nak cari mengufuk pula. Maksudnya ni kat sini, dia nak kat sini berapa? Kat sini berapa? Yang ni Y dia adalah 4/3. Jadi kita nak tahu X dia dengan 4/3. So, masukkan nilai macam tadi. Okey, persamaan yang sama. So, masukkan nilai. Dia punya paksi Y dia adalah 4/3 sama dengan negatif 1/24 darab X tolak 2 kuasa 2 tambah 3/2. Okey, kemudian bawa semua ke sana. Jadi, 4/3 tolak 3/2 sama dengan negatif 1/24. X tolak 2 kuasa 2. So, kita kira. Okey, yang ni kita akan dapat negatif 1/6. Kita bawa ni ke sini, dia jadi darab 24. Negatif 24/1 sama dengan X tolak 2 kuasa 2. So, kat sini negatif positif. 6 kali 1, 6 kali 4, 24. Jadi, 4 sama dengan X tolak 2 kuasa 2. Hilangkan kuasa 2 dengan punca kuasa 2. Okey, so puncakan kuasa 2. Puncakan kuasa 2. Kita akan dapat plus minus 2 sama dengan X tolak 2. Nampak? So, kat sini ada 2. So, 2 sama dengan X tolak 2. 2 tambah 2 sama dengan X. Maka X sama dengan 4. Yang kedua adalah negatif 2 sama dengan X tolak 2. Negatif 2 tambah 2 sama dengan X. X sama dengan kosong. Yang ini merujuk kepada yang ini. Nampak? So, jawapan dia X sama dengan 4. Okey? Boleh? Ni jawapan dia. Yang ni.
Okey, so soalan C pula. Okey, untuk soalan C, dengan menggunakan nilai A dan P yang diperolehi, okey, kita salin balik persamaan dia. Okey, sekiranya sasaran peluru yang ingin dicapai oleh atlet itu berjarak 10 meter, berapakah ketinggian maksimum peluru tersebut berada di udara? Ketinggian maksimum. So, dia nak peluru itu mencapai X dia nak mencapai 10 meter. Nampak tak? So, dia tanya berapakah yang perlu dicapai maksimum ni. Jadi, yang berubah kat sini adalah apa? Yang dia kata, yang berubah kat sini adalah dia punya titik nilai maksimum. Dia nak cari berapakah ketinggian maksimum, maksudnya nilai maksimum. Nilai maksimum adalah di sini. So, persamaan dia kita boleh buat fx sama dengan negatif 1/24 x tolak 2 kuasa 2 tambah h kat sini. Tinggi maksimum tu kita nak tahu. Okey. Jadi kat sini, katanya jika 10 meter, maksudnya x tu 10. Negatif 1/24 10 tolak 2 kuasa 2 tambah H. Nampak? So, kalau dia X dia 10, nilai Y dia berapa? Nilai Y dia adalah kosong. 10 kosong kan koordinat dia. So, sini adalah kosong. Jadi, bolehlah cari H. Kosong sama dengan negatif 1/24. 10 tolak 2, 8. 8 kuasa 2, 64 tambah H. Okey, so bawa ke sini jadi 64/24 sama dengan H. Okey, kemudian permudahkan dia, kita akan dapat bahagi dengan 8. So, 64 bagi 8 dapat H sama dengan 8/3. So, dah dapat jawapan. Okey, boleh? Okey, so dengan ini tamat soalan nombor 13. Okey, nanti kita akan sambung soalan berikutnya dalam slot yang akan datang.